Baik, kita akan mulakan. Mari kita teliti satu persatu soalan yang kita dapatkan pada hari ini. Jadi boleh tengok juga soalan masing-masing yang saya sudah hantarkan di grup. Okay, kita bacakan nombor 18. Kerjasama serantau amat penting bagi Malaysia. Justeru, pelbagai strategi dilaksanakan bagi mencapai matlamat tersebut. Huraikan. Okey, kombinasi esei yang kita perlukan di sini ataupun yang dikehendaki untuk menjawab soalan pertama atau soalan 18 ini adalah kombinasi 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Okey, macam mana kita boleh dapatkan 3 tambah 2 atau 2 tambah 3 bagi soalan yang pertama ataupun soalan nombor 18 di sini. Baik. Okey. 2 tambah 3 atau 3 tambah 2 ini, okey, kehendak soalan yang pertama, dia ada kita kena cari kepentingan kerjasama serantau. Tapi kalau lihat pada ayat dia di sini dengan dia punya jelas dia di sini, kita tidak nampak dia punya apa kan, dia punya kepentingan di sini kan. Okey. Tapi sebenarnya kalau kita teliti pada ayat yang pertama betul-betul, kerjasama serantau amat penting bagi Malaysia. Sebenarnya sudah pun nampak kejelasan bagi satu perkataan yang telah dinyatakan bahawa dia ada mengatakan menyatakan ataupun menyebutkan perkataan penting. So dia kita kena cari kepentingannya. Kepentingan itu adalah merujuk kepada kepentingan kerjasama serantau bagi Malaysia. Jadi sama ada kita cari 3 isi ataupun 2 isi, tapi dia punya kombinasi idea ataupun pola eseinya di sini, dia mesti 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Jadi untuk kehendak soalan yang pertama di sini, kita kena cari dia punya kepentingan di sini. Sama ada kita nak cari 3 ataupun 2. Bila kita cari 3 isi bagi kehendak soalan yang pertama, maka kita kena letakkan 2 isi bagi kehendak soalan kedua. Jika soal 2 isi kita kemukakan untuk kehendak soalan yang pertama, sebaliknya adalah kita perlu letakkan 3 isi bagi kehendak soalan yang kedua. Okey, jadi kehendak soalan pertama sudah kita kena pasti, kerjasama serantau amat penting bagi Malaysia. Jadi kita kena cari kepentingan kerjasama serantau bagi Malaysia. Jadi kita letakkan saja di sini, dia punya isi kepentingan dia. Jadi saya buat rangka di sini supaya boleh dapat membantulah untuk membuat atau menulis huraiannya. Okey, isi 1, isi 2, isi 3. Ini kita kena mencari kehendak soalan 1. Kita kena pasti, misalnya saya kemukakan 3 isi penting di sini. Okey. Kehendak pertama adalah mengenai tentang kepentingan kerjasama serantau. Kerjasama serantau. Okey. Kepentingan kerjasama serantau, ada 3 isi di sini. Okey. Ini adalah soalan K4. Dia juga adalah berdasarkan daripada topik pertama dalam silibus pengajian am. Okey. Kepentingan kerjasama serantau yang pertama adalah untuk mengeratkan hubungan diplomatik antara negara. Hubungan diplomatik antara negara. Hubungan diplomatik apa dia punya dari macam mana kita nak sebutkan. Kalau untuk poin yang pertama di sini, kita boleh sebutkan hubungan diplomatik yang terjalin akan menyebabkan segala urusan antara kerajaan atau rakyat dapat dilaksanakan. Itu dia punya salah satu frasa ataupun apa yang kita perlu masukkan dalam huraian dari situ. Bila hubungan diplomatik terjalin ataupun terbina akan menyebabkan semua urusan atau perkara antara kerajaan atau rakyat dapat dilaksanakan. Apakah yang dimaksudkan segala urusan atau perkara tersebut yang dimaksudkan? Dia meliputi pelbagai bidang seperti politik, sains, ekonomi, pendidikan serta pelancongan. Bila disebutkan sebagai hubungan diplomatik, itu melibatkan aktiviti pemimpin-pemimpin negara antara negara
boleh bertemu dan berunding secara bebas terhadap isu-isu yang berbangkit seperti yang telah disebutkan tadi. Politik, sains, ekonomi, pendidikan, serta pelancongan. Jadi pertama di sini salah satu kepentingan kerjasama serantau adalah untuk mengeratkan hubungan diplomatik antara negara. Okey, dapat? Okey, kita pergi kepada poin yang kedua atau isi penting kedua. Isi penting kedua yang melibatkan kepentingan kerjasama serantau adalah untuk memelihara kedaulatan negara. Okey. Macam mana tu? Macam mana Malaysia, macam mana kepentingan kerjasama serantau dia berlaku ke atas Malaysia. Okey. Okey, Malaysia mengamalkan dasar berkecuali. Apa yang dimaksudkan dengan dasar berkecuali? Di semester pertama dia pernah ada sebutkan kalau masih ingat lagi, iaitu berhubung dengan semua negara tanpa mengira ideologi yang diamalkan negara tersebut sama ada demokrasi atau berkomunis. Jadi maksudnya di sini Malaysia ni tidak select lah dengan mana-mana negara, kan? Okey, cuma ada 2-3 yang di mana hubungan antara Malaysia dengan negara tersebut tu dia tidak berapa baik. Jadi boleh faham sendirilah sebab saya sudah pernah menjelaskan semasa berada di semester pertama kalau masih ingat lagi. Okey. Hubungan berbaik-baik dapat mengelakkan ketegangan dan sikap saling mencurigai. Jadi dalam dia punya isi dia mesti kena sebutkan. Okey, kalau soalan ni dia bagi tentang apalah, tentang ni lah. Okey, dalam isi yang kedua, memelihara kedaulatan negara wajib untuk menyentuh tentang pengamalan Malaysia terhadap dasar berkecuali atau Malaysia mengamalkan dasar berkecuali. Okey. Hubungan berbaik-baik dapat elakkan ketegangan dan sikap saling mencurigai. Ini lebih kepada bagaimana Malaysia dapat mengendalikan ataupun menjaga perhubungan antara Malaysia dengan negara-negara luar. Ini lebih kepada menjaga hubungan. Kalau kita nak sentuh tentang memelihara kedaulatan negara, mesti kita nak sebut Malaysia menjaga dia punya konteksnya Malaysia lebih menjaga hubungan dengan negara-negara luar. Itu maksudnya memelihara kedaulatan negara, kita menjaga Malaysia menjaga nama baik negaranya sendiri. Okey. Isi yang ketiga adalah memajukan pembangunan negara. Okey, memajukan pembangunan negara. Okey, macam mana kita nak sebutkan poin yang ketiga ni, kepentingan kerjasama serantau. Isi yang ketiga adalah memajukan pembangunan negara. Okey. Kita boleh sebutkan sesebuah negara mempunyai keperluan tertentu dan hanya dapat dipenuhi oleh negara lain. Jadi, dalam sebuah negara tersebut ada keperluan dari segi pembangunan yang ingin dimajukan, bukan saja untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi rakyat, juga untuk negara. Okey. Ada beberapa lah dia punya beberapa keperluan-keperluan tertentu yang ingin diperlukan oleh negara, yang boleh dibangunkan sendiri dan yang boleh dapat dibantu oleh negara lain. Okey. Satu lagi, kita boleh sentuh perhubungan antara negara. Okey. Perhubungan antara negara ada kaitan. Ada kaitan. Okey. Macam mana dia boleh membantu perhubungan antara negara ini, negara Malaysia dengan negara-negara lain? Okey. Perhubungan antara negara memudahkan pemindahan teknologi, kepakaran dan pinjaman kewangan. Jadi, ketiga-tiga benda ni ataupun aspek ini dia boleh membantu sebenarnya untuk melancarkan lagi. Itu salah satu dia punya aspek penjagaan hubungan. Sebab kan dia ada cakapkan dia punya kehendak soalan pertama dia sebutkan kerjasama serantau penting bagi Malaysia. Okey, saya ulang sekali lagi, perhubungan antara negara memudahkan pemindahan teknologi, kepakaran dan pinjaman kewangan. Contohnya, Malaysia mampu membeli jentera dan mendapat pinjaman dari negara Jepun. Okey. Kita boleh sentuh lagi di akhir kita punya penulisan, tanpa hubungan baik antara dua buah negara, kemajuan Malaysia boleh terjejas. Ini sangat asas dari sinilah. Kalau tidak ada hubungan yang baik antara dua buah negara, Malaysia dengan negara-negara lain, kemajuan boleh terjejas.
Okey, satu isi lagi yang boleh saya tambahkan di sini, isi yang keempat ini korang tulis sendiri. Memupuk persahabatan dalam kalangan rakyat. Pemahaman terhadap budaya sesebuah negara dapat diketahui menerusi kerjasama serantau. Okey, kerjasama serantau dapat kita bertukar-tukar, kita punya pendapat, budaya, kita punya identiti, mana tahu apa kan? Mungkin ada selepas ini ada aktiviti-aktiviti yang ingin dibuat menjalinkan antara dua buah negara kan? Okey. Rakyat di sesebuah negara boleh berhubungan dengan rakyat di luar negara asing dan melancong ke negara luar. Hubungannya akrab penting sebab kita nak menghargai kelebihan atau keistimewaan sesebuah bangsa. Okey, itu tambahan isi dia lah. Tapi saya di sini letakkan 3 isi sahaja, di mana yang isi ni kita boleh mudah untuk huraikan dan ingatlah. Begitu ya. Kalau nak tambah tak ada masalah. Okey, sekarang kita sudah selesai untuk mencari kehendak, kita mengenal pasti kehendak soalan pertama menerusi ayat yang pertama, kerjasama serantau amat penting bagi Malaysia, kita sudah selesai. Sekarang kita nak cari 2 isi berkenaan tentang kehendak soalan kedua. Pelbagai strategi dilaksanakan bagi mencapai matlamat tersebut. Matlamat tersebut itu merujuk kepada kepentingan kerjasama serantau bagi Malaysia. Okey, jadi kita cari 2 isi atau 3 isi untuk menjawab kehendak soalan yang kedua. Okey. Kehendak soalan kedua kita adalah strategi untuk mencapai kepentingan kerjasama serantau bagi Malaysia. Okay, jadi saya sentuh 2 saja. Yang pertama, perkongsian maklumat. Perkongsian maklumat. Jadi apa yang kita perlu sebutkan? Kita boleh sebut dari segi tujuan dia. Semua negara perlu berkongsi maklumat berkaitan dengan sebarang ancaman yang boleh memudaratkan. Perkongsian maklumat ini lebih kepada data-data keselamatan. Okey, so boleh sebutkan yang tu. Okey, apa tujuan semua negara perlu berkongsi maklumat berkaitan sebarang ancaman yang boleh memudaratkan. Okay, tujuannya adalah untuk membantras ataupun membasmi anasir-anasir yang boleh menggugat keselamatan negara dan serantau. Okay. Perjanjian polis antarabangsa atau Interpol yang ditandatangani oleh negara-negara anggota akan membentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. Okay. Ini lebih kepada penyalahgunaan data cyber lah. Begitu. Okay. Sebab benda kecil macam ni, actually dia akan memusnahkanlah hubungan-hubungan baik antara negara-negara. Walaupun dia tidak nampak secara jelas, tapi secara nyatanya pada masa kini dia boleh jadi pembunuh kepada hubungan diplomatik atau hubungan baik antara negara-negara tersebut. Okay. Yang kedua adalah hubungan melalui kegiatan sosial. Hubungan melalui kegiatan sosial. Jadi apa yang kita nak sebutkan? Kalau isi yang kedua ni, hubungan melalui kegiatan sosial. Okey, contohnya melancarkan program kuis ASEAN, membentuk komuniti ASEAN, mengadakan aktiviti seperti program kebudayaan ASEAN dan sukan SEA, macam sekarang sedang sedang diadakan sukan SEA Thailand 2025, dan lain-lain program atau semua program yang dilaksanakan dapat memperkenalkan budaya masyarakat di sesebuah negara sehingga menimbulkan sikap saling menghormati. Okey, jadi itu adalah untuk soalan 11. Kita sudah pun dapat cari dia punya isi dia kan. Sekarang ni kita masuk ke soalan 2 ataupun soalan 12. Okey, jom kita bacakan soalan kita yang kedua. Okey, kombinasi idea kita kenal pasti. Okey. Kemasukan pekerja asing ke Malaysia memberikan banyak manfaat.
Namun, tiada tindakan negatif yang dilakukan oleh pekerja asing seolah-olah memadamkan kebaikan yang disumbangkan oleh mereka. Bincangkan. Okay, ini adalah soalan kebat. Okay, ini pun isu yang sering kali berlaku. Tidak ada tanda noktanya di situ. Bilalah baru dapat berakhir kan. Jadi mungkin soalan ini kemungkinan boleh juga masuk dalam soalan peperiksaan. Okey, untuk soalan ni, kalau dia tanya dalam peperiksaan, okey, kita kena kemukakan huraian-huraian mengikut isi-isi yang sudah saya bagikan. Tapi sebelum tu kita tengok kita kena pasti dia punya kombinasi idea, apa yang dia perlukan di sini. Adakah dia 1 tambah 4, 2 tambah 3 ataupun 5 tambah 0? Okey, kita kena teliti satu persatu frasa yang ada pada setiap ayat-ayat yang diletakkan. Okay, kita baca teliti bagi ayat yang pertama. Kemasukan pekerja asing ke Malaysia memberikan banyak manfaat. Jadi, maksudnya di sini. Jadi, dari sini kita sudah tahu, okey, banyak kata kunci di sini banyak manfaat ni kita kena kemukakan isi-isi dia. Okey? Isi-isi dia. Okey. Itu kehendak soalan pertama. Kehendak soalan kedua, dia ada mulakan dengan penanda wacana namun demikian. Tindakan negatif yang dilakukan oleh pekerja asing seolah-olah memadamkan kebaikan yang disumbang oleh mereka. Okey. Jadi di sini jelas bahawa dia adalah 3 tambah 2 ataupun 2 tambah 3. Okey. Di kehendak soalan yang kedua atau ayat soalan yang kedua, tindakan negatif yang dilakukan oleh pekerja asing seolah-olah memadamkan kebaikan. Okey, maksud dia di sini, okey, kita kena faham, pekerja asing ni ada dia punya manfaat dia. Okey, salah satu dia punya manfaat dari sini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan transformasi sikap dan kemahiran. Okey, tetapi ada kalanya juga ataupun ada segelintir yang membawa masalah besar. Masalah besar ataupun negatif tu kita akan saya akan bagi kita punya isi dia satu persatu. Jadi kita tengok dahulu ataupun kita cek kita punya isi-isi. Dia adalah 2 tambah 3 atau 3 tambah 2 ya. Okey. Kehendak soalan pertama kita kena kemukakan terlebih dahulu adalah tentang manfaat. Manfaat kemasukan pekerja asing ke Malaysia. Okey. Manfaat kemasukan pekerja asing ke Malaysia. Okay, yang pertama, okay, yang pertama di sini adalah okay, pertama apa saya sebutkan tadi meningkatkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Okay, macam mana pertumbuhan ekonomi ini dia boleh dikaitkan dengan kemasukan manfaat ataupun kebaikan kemasukan pekerja asing ke Malaysia. Okey, untuk isi yang pertama ni kita boleh sebutkan contoh-contohnya. Apakah sektor yang memerlukan memerlukan bilangan pekerja asing yang ada di Malaysia? Contoh dia, kita boleh sebutkan sektor pembinaan, pembuatan dan peladangan sebab tiga-tiga sektor ini kurang dia punya pekerja tempatan. Kenapa pekerja tempatan kurang di sektor pembinaan, pembuatan dan peladangan? Kita kena faham kekurangan bilangan pekerja ataupun rakyat tempatan di 3 sektor yang disebutkan iaitu pembinaan, pembuatan dan peladangan perlu kita kena tahu dan terima dia punya realiti dia sekarang ini adalah disebabkan sikap rakyat tempatan yang pilih kerja. Jadi, pekerja asing lah yang akan take over semua benda tu. Begitu. Okay. Jadi, itulah yang salah satu dia sebab kenapa Malaysia ni dia adalah jadi satu lubuk rezeki bagi pekerja asing dari luar masuk ke negara kita. Itu juga timbul daripada sikap sikap memilih yang daripada pekerja tempatan. Tiga-tiga ni lah, pembinaan, pembuatan dan peladangan. Sebab yang ramai minat. Jadi, pekerja asing yang mendominasi atau take over tiga-tiga bidang tu. Okay? Itu dia punya salah satu sebab dia. Okay, jadi, ia boleh dapat membantu Malaysia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Jadi, kesan dia, pengambilan tenaga kerja asing dapat menyelesaikan masalah kekurangan buruh dalam berbagai sektor, pembuatan, peladangan, dan pembinaan. Jadi kita boleh sentuh pekerja asing ni, dia sanggup bekerja di luar waktu, majikan menikmati keuntungan kerana dapat menjimatkan kos, ya. Itulah manfaat pekerja asing bila ada di Malaysia untuk menyelesaikan kota ataupun bilangan yang kurang dalam sektor pembinaan, pembuatan dan peladangan di Malaysia. Yang kedua pula adalah transformasi sikap dan kemahiran. Macam mana transformasi sikap dan kemahiran dapat dikaitkan dengan manfaat kemasukan pekerja asing ke Malaysia. Rakyat tempatan boleh mencontohi sikap rajin dan kecekapan bekerja pekerja asing. Cara bekerja orang asing ni macam mana? Contohnya, rakyat Indonesia mempunyai kemahiran dalam bidang pembinaan. Rakyat asing dari negara lain pula rajin bekerja kerana kehadiran mereka ke Malaysia adalah untuk mendapatkan rezeki. Itu saja. Sekarang ni kita mengemukakan pula 3 isi untuk menjawab kehendak soalan yang kedua. Apakah itu? Kehendak soalan kedua adalah kesan negatif akibat ataupun daripada kemasukan pekerja asing ke Malaysia. Sedia maklum kita pun sudah tahu kesan-kesannya. Yang pertama adalah mewujudkan persaingan dengan tenaga pekerja tempatan. Macam mana dia boleh berlaku? Mewujudkan persaingan dengan tenaga kerja tempatan. Begini cerita dia. Kehadiran pekerja asing mewujudkan persaingan dalam merebut peluang pekerjaan. Ini terutamanya lebih kepada apa yang saya sebutkan tadi. Dia punya sektor pembinaan, pembuatan dan peladangan. Majikan kurang semangat nasionalisme akan mengurangkan pengambilan pekerja tempatan bagi tujuan menjematkan kos pengurusan dan meningkatkan keuntungan. Ini maksud dia, majikan dia sudah semakin dia lebih more ataupun lebih trust kalau pekerja asing ni lebih rajin daripada pekerja tempatan. Tapi majikan ni dia tahu apa dia punya kesan yang sebaliknya bila mewujudkan ataupun mengamalkan pengambilan kuota lebih banyak pekerja asing dibandingkan dengan pekerja tempatan. Biarpun sikap rakyat tempatan sekarang ini lebih kepada memilih kerja. Macam tu. Sebab orang fikir lagi sesuai kalau orang yang bukan tempatan ni buat kerja-kerja macam tu. Sebenarnya bukan macam tu. Sebab sebenarnya dia masih lagi ada lagi yang orang-orang Malaysia ni dia masih lagi minat dengan sektor-sektor pembinaan, pembuatan dan peladangan. Cuma kita tidak nampak dari segi bilangan tersebut kerana ianya terlalu kecil. Kenapa dibilangan terlampau kecil? Sebab sikap memilih kerja. Jadi inilah yang menyebabkan wujudnya situasi pekerja asing yang mengambil kesempatan untuk berniaga sesuka hati, mengemis sana sini dan sebagainya yang boleh menimbulkan kekacauan dan kebimbangan rakyat tempatan. Itu yang kita akan sentuh di isi yang seterusnya. Yang kedua adalah masalah setinggan atau perumahan. Masalah setinggan ni atau perumahan yang tidak wujud atas tanah orang lain. Macam mana kita nak sebutkan? Kalau bila kita nak menyentuh masalah setinggan atau perumahan kesan daripada kemasukan pekerja asing ke Malaysia. Dia berlaku kerana pekerja asing yang tidak mampu menyewa rumah akan membina rumah di tanah kerajaan secara haram. Itu bermula daripada masalahnya di situ. Akibatnya, ramai pekerja asing tinggal di kawasan rumah setinggan. Bila ramai pekerja asing tinggal di kawasan rumah setinggan, akan timbul atau wujud masalah lanjutan. Contohnya, masalah kesihatan dan ketidakselesaan kerana keadaan rumah yang daif. Ini akan menyusahkan kerajaan lah sebenarnya. Ia akan mencacatkan pemandangan dan menjatuhkan imej negara. Padahal mereka bukan Malaysia, tapi kerajaan yang kena tanggung.
Fahamkan di situ kan? So, itu yang kena sebutkan bila kita nak memilih isi yang kedua berkenaan dengan kesan negatif kemasukan pekerja asing ke Malaysia. Okay. Yang ketiga, ini yang selalu berlaku, iaitu masalah keselamatan negara. Okay, macam mana kita nak sebut atau kita nak bagi contoh dia? Kita boleh cakap parti, apa itu parti? Maksud dia ramai pekerja asing tanpa pendatang asing tanpa izin. Bila semakin ramai pekerja asing meningkat jumlah dia, maka akan meningkat juga kedatangan pendatang asing tanpa izin ataupun parti, PATI. Akan meningkatkan bilangan mereka yang terlibat dengan jenayah disebabkan daripada desakan hidup. Memang Malaysia adalah lubuk rezeki, tapi macam mana untuk mencari rezeki? Bagaimana cara mereka? Itulah. Salah satunya adalah mereka bekerja sebagai pengawal keselamatan, ada yang bekerja di tempat-tempat yang ada banyak pergaulan bebas di situ, ataupun GRO, kita boleh sebut. Itu contoh yang boleh menyebabkan wujudnya keselamatan negara. Kemasukan pekerja asing tanpa izin boleh memberikan gambaran negatif terhadap aspek keselamatan negara kerana negara Malaysia terkenal dengan sistem keselamatan yang boleh tahan, tapi bila nampak masalah sebegini berkenaan dengan kemasukan pekerja asing, kewujudan pekerja asing yang ramai di Malaysia, negara-negara akan nampak, macam begini cara dia kalau Malaysia handle. Padahal benda tu mungkin boleh dapat deteksi dengan mudah, tetapi mungkin juga pada masa akan datang sekiranya tidak dapat dibendung akan menyebabkan masalah semakin besar lagi. Dan akan menyukarkan sebenarnya pihak berkuasa untuk membendung masalah tersebut daripada terus berlanjutan. Okay, itu untuk soalan kedua ataupun soalan 19. Okay. Jadi sekarang kita pergi ke soalan yang ketiga. Kita nak cari isi untuk soalan ketiga. Isu pemanasan global sering dibangkitkan oleh pencinta alam sekitar di seluruh dunia. Beberapa pendekatan dibahaskan dalam pelbagai forum. Okay. Bincangkan langkah yang perlu dilakukan oleh masyarakat antarabangsa untuk menangani masalah tersebut. Okay, apa dia punya isi-isi dia? Okay, kombinasi idea dia, apa yang kita nak kemukakan? Okay. Di soalan pertama atau ayat yang pertama, okay, kita dah nampak apa dia punya persoalan dari situ. Okay. Isu pemanasan global sering dibangkitkan oleh pencinta alam di seluruh dunia. Okay, itu dia punya isu dia. Beberapa pendekatan dibahaskan dalam berbagai forum. Okay. Di ayat yang kedua, dimaksudkan untuk beberapa pendekatan dibahaskan itu untuk menangani isu pemanasan global. Okay, di ayat yang ketiga, bincangkan langkah yang perlu dilakukan oleh masyarakat antarabangsa untuk menangani masalah tersebut. Okay, kita kena kemukakan langkah-langkah atau usaha untuk menangani isu pemanasan global. Okay. Jadi di sini kombinasi idea atau pola aksinya di sini adalah 5 tambah 0. Sebab hanya ada satu sahaja kena soalan yang dikemukakan untuk mengaitkan dengan isu yang sudah kita jumpa tu. Okay, 5 tambah 0. Okay, jadi kita kemukakan sebanyak 5 isi. Okay, isu dia tentang isu pemanasan global. Apa yang diminta adalah untuk kita diminta untuk membincangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh masyarakat antarabangsa untuk menangani isu pemanasan global. Okay. Pertama, aktiviti, kita boleh sebutkan aktiviti penanaman semula hutan. Okay. Kita boleh sebutkan penglibatan Malaysia tentang aktiviti penanaman semula hutan di pelbagai peringkat, khususnya di peringkat antarabangsa. Okay, contohnya,
Malaysia menyertai Konvensyen Ramsar RAMSAR berhubung dengan usaha mewujudkan kelestarian alam. Okay. Apa tujuan Malaysia menyertai Konvensyen Ramsar tersebut? Okay, untuk mengekalkan Malaysia sebagai wilayah megadiversity. Okay, megadiversity, MEGADIVERSITY, megadiversity yang dipenuhi khazanah alam. Okay. Pengelolaan hutan menggunakan sistem maklumat geografi atau GIGS itu adalah sebagai projek pemulihan hutan dan penumbuhan ladang hutan dilaksanakan bagi mengawal ekologi. Jadi pengawasan hutan ini yang dilakukan oleh Malaysia menggunakan sistem maklumat geografi atau GIS. Okay. Isi yang kedua kita boleh sebutkan pelupusan secara mesra alam. Okay, macam mana tu? Okay. Contoh-contoh aktiviti di sini. Okey, pelupusan secara mesra alam. Okey, tapi kita sebutkan dahulu tujuannya adalah untuk mengurangkan jumlah sisa buangan industri. Okey, bagaimana cara Malaysia dalam melaksanakan aktiviti pelupusan secara mesra alam? Salah satu dia adalah pertama menggunakan kaedah 3R. Reduce, reuse dan recycle dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Melayu, dia maksudnya adalah mengurangkan, mengasingkan dan menggunakan semula. Okey. Kedua adalah menggunakan ataupun melaksanakan kaedah pelupusan industri di mana sisa pekerjaan dilupuskan bagi menghasilkan tenaga dan pembebasan udara yang terkawal menggunakan kaedah insinerator. INSINERATOR. Seperti yang diamalkan oleh negara Jepun. Okay, pelupusan secara mesra alam. Yang ketiga, kita boleh membasmi atau mengurangkan isu pemanasan global adalah penggunaan teknologi, teknologi industri yang mesra alam. Okay. Macam mana kita nak huraikan atau kita nak sebutkan, kita nak huraikan, kita nak sebut contoh untuk isi ketiga, teknologi industri yang mesra alam. Okay. Dalam bahagian contoh, kita boleh sebutkan menggalakkan kemasukan pelaburan mesra alam. Bukan contoh ini adalah dia punya tujuan dia. Okay, tujuan penggunaan teknologi industri yang mesra alam adalah menggalakkan kemasukan pelaburan mesra alam, menggalakkan proses dan teknologi yang mesra alam, dan melaksanakan pertanian organik iaitu secara mesra alam. Tidak penggunaan baja atau racun kimia. Okey. Itu salah satu teknologi industri yang pertama ataupun teknologi industri yang pertama yang digunakan. Teknologi industri yang kedua yang bermesra atau berkonsepkan mesra alam adalah penggunaan kenderaan hybrid yang menggunakan kuasa bateri untuk menggerakkan kenderaan. Okey, yang ketiga adalah pembinaan bangunan yang mesra alam. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pembinaan bangunan yang mesra alam? Menggunakan ataupun proses pembinaan bumbung solar yang boleh menghubungkan bekalan tenaga elektrik. Okay. Yang keempat adalah kerjasama antara bangsa. Okay. Kita boleh sebutkan penglibatan Malaysia dalam kerjasama antara bangsa bagi menangani isu pemanasan global. Okay, misalnya, Malaysia sering menghulurkan sokongan logistik dan sumber tenaga bagi memadamkan kebakaran hutan di negara jiran. Sentiasa menghulurkan bantuan jika diminta. Kerana semangat setia kawan dan bagi memelihara kepentingan Malaysia sendiri, kita boleh sebutkan penglibatan Malaysia dalam protokol-protokol penjagaan alam sekitar. Okey, protokol-protokol penjagaan alam sekitar contohnya adalah protokol Kyoto, KYOTO, dan protokol Copenhagen. Okey, ejaan dia adalah COPENHAGEN. COPENHAGEN. Protokol Copenhagen. Itu untuk kita sentuh penglibatan Malaysia. Sekiranya kita nak sebutkan
poin yang keempat, melalui kerjasama antarabangsa, salah satu usaha atau langkah bagi menangani isu pemanasan global di peringkat antarabangsa. Okay. Yang kelima, kita boleh sebutkan komitmen komitmen negara industri. Komitmen negara industri. Okay, macam mana kita nak sebutkan? Kita sebutkan, Malaysia menuntut supaya negara maju memberikan komitmen kewangan terhadap negara membangun yang memiliki hutan. Malaysia berjaya meyakinkan bahawa pokok yang terdapat di negara membangun telah memberikan perkhidmatan mengawal pencemaran dan perubahan cuaca dunia. Jadi, kita pun sudah selesai membuat perbincangan isi-isi untuk menjawab soalan ini. Yang pertama kita recap balik. Soalan pertama disebutkan tentang strategi dalam pertama tadi kita sudah sebutkan kepentingan kerjasama serantau dan strategi untuk mencapai hubungan kerjasama serantau bagi Malaysia. Yang kedua tentang kita sebutkan tadi dia punya dua isu dia di bawah tema pekerja asing. Pertama, manfaat kemasukan pekerja asing ke Malaysia dan kesan-kesan ataupun kesan-kesan negatif kemasukan pekerja asing ke Malaysia. Yang ketiga, di bawah isu atau tema dia isu pemanasan global. Kita bincangkan tadi tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh masyarakat antarabangsa untuk menangani isu pemanasan global. Jadi ada tiga isi yang sudah ada beberapa isi yang sudah dikemukakan untuk membantu dalam menjawab ketiga-tiga soalan ini. Jadi saya harap dengan isi yang sudah kita bincangkan ini dapat memberikan idea untuk untuk menulis huraian dan contoh bagi mendapatkan markah baik dalam bahagian C soalan esei. Jadi saya harapkan kelas ini dapat memberikan manfaat untuk korang. Jadi itu saja pada hari ini, kelas kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi di kelas kita yang seterusnya. Terima kasih.